umur-umur macam kita ni, janganlah asyik tengok TV saja. Itu aurat wanita. Aurat wanita yang pelakon tu, yang artis tu, semua tu dia nak bikin apa tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah. Kitanya tak boleh tengok. Kitanya tak boleh tengok kecuali yang berlakon tu mak saudara kita, dan juga anak saudara kita, dan kakak tiri kita, dan menantu kita. Nama dramanya Keluargaku. Boleh lah. Begitu ya. Selain daripada tu, kau tengok tu aurat orang tu berlakon semua. Kalau bencilah berlakon cerita hari raya, anaknya balik, maknya peluk, anak ibu balik, kan haram tu, bukan nak dia dipeluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambung balik kita baca kitab kita 14 sampai baik. Adab suluk al-murid, tata cara seorang yang hendak menuju Allah Ta'ala. Tata cara, step by step, hendak menuju Allah Ta'ala. Sampai kita pada muka surat 14. Dulu kita masih muda tuan-tuan ya, buka kitab tebal-tebal pun boleh khatam tau. Belasan tahun sebelum Al-Muhtadin tu khatam 13 tahun khatam. Alhamdulillah khatam juga. Bahrul Mahdi berapa tahun khatam juga. Ini kitab tipis segini tu aku takut khatam ke tidak. Nombor satu apa, KP lain, tergendala lain, kita tak sihat lain. Allah, Allah. Dah tinggal saki baki umur kita ya. Betul-betul sampai kita umur tua gini tuan-tuan ya. Baik. Orang kalau nak menuju Allah, kalau kau tak nak menuju Allah, suka tingkau. Setakat kau ingat sembahyang, puasa cukup aja, suka tingkau lah. Ingat, jalan ada dua. Jalan tuju Allah, yang satu jalan yang kau nak relax saja. Walau sembahyang, walau puasa sekalipun. Jalan menuju Allah kena tempuh selangkah demi selangkah. Satu step, rintangannya kau elak. Kalau jatuh kau bangun. Kalau ada yang melambai-lambai, menggoda, memikat, kau paling. Begitu ya. Itu jalan nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang murid harus, murid tu siapa? Yang berkehendak menuju Allah. Seorang murid harus memandu penglihatannya kepada segala ciptaan-ciptaan Tuhan, supaya ia tidak melihat sesuatu daripadanya, melainkan dengan pandangan penuh insaf dan iktibar. Orang yang nak menuju Allah tak boleh pandang yang haram, memang tak boleh pandang. Wanita tak boleh pandang. Dah umur-umur macam kita ni, janganlah asyik tengok TV saja. Itu aurat wanita. Aurat wanita yang pelakon tu, yang artis tu, semua tu dia nak bikin apa tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah. Kitanya tak boleh tengok. Kitanya tak boleh tengok kecuali yang berlakon tu mak saudara kita, dan juga anak saudara kita, dan kakak tiri kita, dan menantu kita. Nama dramanya Keluargaku. Boleh lah. Begitu ya. Selain daripada tu, kau tengok tu aurat orang tu berlakon semua. Kalau bencilah berlakon cerita hari raya, anaknya balik, maknya peluk, anak ibu balik, kan haram tu, bukan nak dia dipeluk. Kalau gambar orang peluk-peluk orang atau orang viral kan, wah bulan berlaku sumbang dekat khalayak ramai, ini peluk masuk televisyen lagi. Tak boleh ya, tak boleh, tetap tak boleh ya. Sedih ceritanya ya, ada unsur-unsur agama ya, peluk jantan perempuan. Allah, tak ada unsur agama tu. Berdosa. Kita jangan tengok. Yang haram memang dah tu tak boleh tengok ya. Haram tu tak tengok. Dan tak boleh tengok juga benda-benda yang menawan dunia. Tengok rumah orang indah, wah bukan main kita tengok idam. Tengok barang-barang perhiasan, tengok jam mahal, wah bukan main. Tengok kereta besar, Allah, dah jangan begitu pandangan kita. Jangan. Tengok orang ada syarikat besar apa semua tu, bahagian dia. Untuk aku, ya Allah, apa yang kau dah beri pada aku cukup ya Allah, bahkan lebih pada cukup. Bahkan kalau Tuhan nak tanya apa yang kita ada sekarang ni, tak tahu boleh terjawab ke tidak lagi. Tak boleh nak terjawab lagi kita sekarang ni ya. Jangan pandang. Kecuali kita pandang setiap sesuatu kita pandang, kita nampak Allah. Itu yang Imam Ibn Athaillah bilang, mengatakan macam mana kau nak bilang Tuhan tu gaib. Setiap benda yang kau pandang, aku nampak Allah. Pandang gelas nampak Allah, pandang ni tutup nampak Allah, pandang nampak apa semua nampak Allah. Maha suci engkau ya Allah.
menciptakan bahan plastik ini. Maha suci Engkau ya Allah memberi akal kepada manusia. Maha suci ya Allah, Kau ciptakan mesin boleh bikinkan benda ini pulanya. Maha suci ya Allah, benda ini daripada mana negeri punya jauh, daripada China, boleh sampai datang ke Taman Tar bikin tutup aku. Allah, nak sampai ke sini berapa ribu khandam kena buat kerja. Yang melombong emasnya lain, yang melombong keluarkan minyaknya lain, yang proses lain, yang kilang lain, yang import lain, yang ekspor lain, sampai kita tutup aja. Allah, apa pandang ingat Allah, apa pandang ingat Allah ya. Apa pandang ingat Allah. Tengok kapet ni, Allah Subhanahu Wa Taala, siapalah yang derma pahala besar, Taala ganjari dia. Apa pandang semua ingat ada bicara Allah di situ. Sama ada kita pandang kebesaran Allah ataupun kita pandang kemurahan Allah. Setiap apa yang kita pandang ingat Allah, ingat Allah. Paling tidak kita pandang apa, doakan dia kepada Allah. Jalan nak pergi pasar, nampak akak jalan, apa makcik jalan, doa. Allah selamatkanlah makcik ni Allah. Berikan dia husnul khatimah ya Allah. Mudahkanlah belanja pasar dia ya Allah. Jalan nampak kucing ya Allah, ini kucinglah makhlukmu ya Allah. Kau peliharalah kucing ni selamat ya Allah. Jalan kau nampak apa pun kau doa, kau cakap, kau bicara dengan Allah. Tidak apa kita nampak kecuali mengingatkan kita kepada Allah ya. Jelasnya ketika melihat kepada sesuatu ciptaan, hendaklah ia mengingat bahawa ciptaan itu akan binasa dan pergi tidak kembali lagi. Betul. Kalau orang ada rumah besar ke, ada apa ke, hatta rumah kita lah, tak payah rumah orang dah. Rumah kita lah sekarang ni dah mula pandang renung tuan-tuan dia. Malam ni juga balik duduk dekat hall kita tengok. Tak lama akan aku tinggal semua ni. Tak aku huni di sini lagi. Tak lama akan bertukar tangan, siapalah yang pegang ini. Ha? Kita tengok, aku buat ini. Tuhan tanya, kenapa kau pasang kau ni sini? Siapkan jawapannya. Kenapa kau pasang langsir sampai berombak-ombak begitu ya? Scallop, siapkan jawapannya. Kenapa kau menghiasan rumah kau sebagai begitu? Siapkan jawapannya. Sayuginya sekarang apa yang kita ada, janganlah kita pakai untuk diri kita kecuali persiapan untuk mati kita. Hatta kalau bilik kereta besar sekalipun dengan niat, kalau pas aku mati mudah-mudahan anak aku dapat pakai, mudah cucu aku pergi sekolah. Umpamanya, paling-paling tidak ya. Dengan niat. Nak repair rumah pun dengan niat bukan untuk kita. Mudah-mudahan orang yang duduk lepas aku ni tak banyak dia nak kena repair. Rumah kita kan dah lama kan? Dah ada meletak dan apa. Apa pun. Nak beli baju apa semua, jangan ikut selera kita sangat. Tak lama dan nak bagi orang lain pakai. Kita punya baju pesin zaman dulu punya pesin. Kita mati tak ada siapa nak pakai. Allah. Paling-paling tidak kalau nak beli baju yang orang lain nak pakai tidak, tengok kain dia resap air ke tidak. Jadi lepas aku mati orang bikin kain kesat masih boleh pakai juga. Adalah manfaatnya ya. Gitu ya. Jadi setiap apa kena ingat untuk mati kita. Apa barang kita. Semuanya semua akan fana. Ingat. Hanya ada Allah. Hanya Allah ada. Hanya ada Allah. Aku hanya adamu ya Allah. Orang ada banyak wang, orang ada insurans, orang ada security. Aku hanya adamu ya Allah. Hasbunallah. Cukup bagi aku Allah. Hanya Allah ada. Yang mereka ada harta, mereka ada kebun, mereka ada pejabat, mereka ada kilang, akan kekal ke? Hanya Allah yang ada. Yang lain semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fine. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap atas muka bumi binasa, yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia ya. Jadi kita tengok apa semua ingat kebinasaannya ya. Hatta jari-jari kita sekalipun. Tak ada kerja main jari macam budak. Cuk udang gamit kan budak kan. Kita dah tua, atuk bikin apa? Cuk udang gamit apa tok? Tak ada atuk tengok. Satu hari tak boleh gerak tau. Satu hari tak ada bergerak. Satu hari tak boleh gerak. Kau ke sini, kau ke sini. Tukang mandi palinglah dia. Satu hari badan kita jadi macam barang saja ya. Jadi macam barang saja. Dicampak kat tepi longkang pun dia tak boleh bangun sendiri pun. Allah. Sebelumnya semua ciptaan-ciptaan itu tidak ada, lalu Allah mengadakannya. Dan betapa banyak anak Adam yang telah terpikat dan terpengaruh dengan ciptaan-ciptaan itu, akan tetapi mereka itu sekalian telah pergi dan binasa. Manakala ciptaan-ciptaan Tuhan itu tetap akan ditinggalkannya untuk diwarisi oleh orang-orang yang di belakang dari orang-orang yang terdahulu. Semua kita dapat pusaka daripada orang dahulu. Yang boleh pakai, pakailah. Yang tak boleh pakai, tak boleh pakailah. Piramid tu boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Sebesar-besar susah dia nak bikin. Sampai sekarang saintis masih tengok macam mana dia bikin.
Ada manfaat tak? Ada manfaat. Setonggok besar-besar gitu. Nak punggah pun tak boleh, nak apa pun tak boleh. Tinggalan cuma kita tengok. Itu bukan tanda kepintaran Fir'aun, tanda kebodohan dia. Bikin benda susah payah besar begitu tak guna sekarang. Pintar ke tu? Tak pintar lah. Begitu ya. Kau tengok semua peninggalan-peninggalan yang lama semua tu ya. Dulu tak ada, kemudian diadakan, kemudian akan kembali tak ada. Semuanya ya. Tengok segala ciptaan Allah Ta'ala, ingat besar. Ingat apa-apa cipta. Saya suka tengok dokumentari tu. Kita tanya ya, dalam dunia ni lah, siapa yang menciptakan berbagai-bagai? Siapa yang menciptakan kapal terbang? Muslim ke non-Muslim? Non-Muslim ya, yang bikin kapal terbang. Kita nak pergi haji, kapal terbang kita buatan mana? Buatanmu? Kan buatan orang putih. Kereta kita, siapa yang bikin kereta? Kereta kita buatan apa? Temerloh? Tidak. Jepun baik semua. Mereka bikin macam-macam kapal terbang, kapal-kapal besar, armada, darmaga, semua bikin. Hebat tak mereka? Jangan kita pandang apa semua, kecuali kita pandang orang Islam hebat. Saya suka tengok dokumentari Build It Big, mega structure. Dia bikin empangan sebesar-besarnya, dia bikin kapal sehebat-hebatnya. Semua tak kita pandang itu semua, kecuali aku sebut subhanallah, Maha Suci Allah yang beri ilham pada manusia. Dia bikin semua bahan-bahan pun dari Allah juga. Tak aku tengok itu semua, kecuali aku sebut subhanallah, dan akan aku sebut subhanallah, istimewanya, pintarnya orang-orang Islam. Yang tu bikin bukan orang Islam, pasal kau puji orang Islam. Ini dah hebat semua diciptakan oleh non-Muslim. Siapa lagi better? Siapa lagi istimewa? Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Sungguhnya kemuliaan itu untuk Allah, untuk Rasulnya dan untuk orang mukminin. Orang-orang munafik tak tahu. Dia tak faham ya. Jadi orang Islam lebih tinggi. Tapi yang cipta mereka. Sebab itulah, macam mana pun orang Islam lebih tinggi. Kenapa Allah Ta'ala tak letakkan? Itu kita pandang, kita tengok ya kebesaran Allah Ta'ala ya terhadap ciptaan-ciptaan yang ada lah sekarang ni. Tak payah bulan, bintang, matahari lah, segala-gala benda-benda yang ada ni semua. Kenapa Allah Ta'ala tak kasih, apa salah pula orang kafir yang ciptakan, kita bilang orang Islam yang hebat? Kerana orang Islam, Allah Ta'ala tak letakkan itu semua dalam akal fikiran dia. Pasal orang Islam, dalam otak dia ada yang ingat wudu, ada ingat asar, ada ingat Ramadan, ada ingat Bismillah, ada ingat Sakaratul Maut, ada ingat Kaabah, ada ingat Birrul Walidain, ada ingat baca Yasin. Kan manfaat. Penangkapi ada apa? Kosong. Dan Allah Ta'ala tak ciptakan benda sia-sia. Maka Allah Ta'ala isikan dalam otak mereka pemikiran untuk cipta besi, keluli, konkrit, apa semua. Untuk kita pakai. Kemudian mereka bilang, kami cipta. Siapa yang beri kau akal? Allah. Baik itu kita tengok, macam kita tengok peperiksaan. Dapat markah cemerlang, distinction. Wah. Tapi dapat nombor 3. Sudah tentu nombor 1 lebih pintar. Betul tak? Walaupun kita tak nampak jawapan nombor 1. Aku tengok mereka hebat cipta. Siapa nombor 1? Orang Islam nombor 1. Maka hebat lagi orang Islam daripada mereka yang menciptakan segala-gala ini. Jangan kita pandang itu semua, tengok. Aku tengok semua tak aku nampak kecuali kehebatan mereka. Lah, kehebatan orang Islam. Allah Ta'ala tak letakkan benda-benda itu dalam otak orang Islam. Kerana benda kita ada nur ilmu, ada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mereka boleh mampu ciptakan apa-apa semua tu, mereka boleh bawa mati ke? Boleh manfaat dia akhir ke? Tidak. Tapi apa yang dalam akal kita tu boleh bawa mati, boleh bawa sampai kebahagiaan akhirat. Siapa punya lebih istimewa kalau begitu? Pandang semua, renung kebesaran Allah. Pandang kehebatan Allah. Pandang tengok macam mana di sebalik mereka punya pencapaian, tapi kemuliaan tetap pada umat Islam. Subhanallah. Lepas tu saya tengok rancangan-rancangan tu, dia bikin darmaga yang besar. Dia bikin armada yang besar. Darmaga tu apa? Kapal angkat kargo barang. Itu darmaga. Armada, kapal perang. Kapal perang. Semua. Tak aku tengok tu semua kecuali aku sebut pintarnya umat Islam.
Kenapa? Kita dapat yang lebih daripada itu. Kau jangan lupa, nombor 1 tetap nombor 1, nombor 2 tetap nombor 2. Nombor 2 tetap nombor 2. Kalau hebatlah nombor 2, macam mana pun nombor 1 lebih hebat. Dan orang-orang tak beriman kepada Rabbul Alamin bukan nombor 2 pada kita, tak tahu nombor berapa ratus di bawah kita. Kalau kita jadi orang beriman yang sejati, jadi yang kita bercakap tu bukan untuk mendabik diri kita, tapi umat Islam seluruhannya tu maksudnya, ya. Pandang kebesaran Allah Ta'ala dalam setiap satu. Hatta dalam penciptaan orang-orang non-Muslim sekalipun, kau nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah angkat orang mukmin dengan penciptaan mereka itu, dengan apa yang mereka cipta tu. Hebat tak Allah? Hebat. Yang bikin mereka, tapi yang aku puji orang Islam. Betul lah. Istilahnya, aku tak heran apa yang kau cipta lah. Senang habis cerita. Sementara ada aku pakai. Aku nak pergi Mekah, orang putih dia siapkan kapal terbang. Aku nak mandu sana sini, berebut nak jadi kuli kita. Jepun, Korea, orang putih semua. Ada apa, orang Batu Pahat bikinkan kereta untuk orang Tokyo? Tak ada. Orang dia bikinkan kereta untuk kita. Tanpa sedar dia kuli tau sebetulnya. Allah. Kita kena pandang, itu pandang hakikat. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Tapi mereka dapat mewah, mereka dapat ini. Berapa lama. Sebesar hama pun tak ada dengan yang di Yaumul Qiyamah punya, ya. Baik. Lantaran itu, jika anda wahai murid melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah yang ada sekarang ini, maka hendaklah anda melihatnya dengan pandangan seorang yang mengaku kesempurnaan kekuasaan zat yang maha menciptanya dan yang mengadakannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang ciptakan itu, Allah. Dan kau tengok atur Allah di sebalik itu. Kau yang cipta kapal, kau cipta gitu, tapi yang mulia orang Islam. Subhanallah. Itu kehebatan Allah Ta'ala, ya. Itu bijaksananya Allah Ta'ala. Dan mereka sangka mereka yang mulia. Jauh sekali, ya. Sebenarnya semua ciptaan Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi ini senantiasa menyeru dengan lidahnya, didengar oleh orang-orang yang bercahaya hatinya, yang dapat melihat kepada sesuatu dengan nur Allah Ta'ala. Betul? Setiap sesuatu memanggil kita untuk ada nur. Itu namanya tafakur, ya. Itu namanya tafakur. Seorang hamba yang nak menuju Allah Ta'ala, kan tak boleh tidak. Bukan senantiasa dalam masjid, bukan senantiasa buka kitab, jalan sana sini, nampak itu nampak ini, semua kau nampak, kau gunakan itu sebagai sarana untuk kau ingat Allah, kebesaran Allah. Semua itu seorang murid mesti kena sikapnya begitu. Apa dia pandang, dia ingat Allah. Apa dia pandang, dia ingat Allah, ya. Baik. Ingat, kerana apa? Setiap sesuatu panggil nak bicara dengan kita. Tidak boleh dengar kecuali hati yang ada nurani, hati yang boleh bicara, hati yang boleh mendengar bicara. Kalau hati yang tak bicara, dia tak mendengar bicara. Tengok kipas, apa dia cakap dengan kita? Syukurlah Allah, aku ada, sejuk, kalau tidak kau kepanasan. Paling tidak, ya. Tengok kipas, apa lagi dia berbicara? Kalau tak perlu jangan hidupkan aku, nanti kau buang-buang buzzer elektrik, ini harta masjid. Itu bicara dia, ya. Tengok kapet, apa dia bicara? Kalau aku kat tempat lain, kat tingkau, aku dalam rumah Allah, jangan ada najis atas aku. Apa pun kau tengok, kau bicara, tengok apa bicara Allah Ta'ala. Tengok sungai, tengok parit, tengok ini airnya mutlak ke ataupun tidak mutlak ke, walaupun berubah, boleh dipakai wuduk ke. Tengok ada hukum Allah di situ, ada hukum Allah di situ, ya. Tengok haiwan, paling tidak tengok cerita-cerita haiwan. Tengok kijang, kau tengok ni haiwan boleh dimakan. Tengok beruang, ni haiwan tak dimakan. Paling tidak le. Apa pun kau ada cerita Allah di sebalik yang kau pandang. Apa sekalipun, ya. Apa sekalipun. Itu orang saleh, ya. Dia tidak ada yang namanya sunyi. Sebab itu dia tak suka bual-bual orang saleh. Kenapa? Dia senantiasa bual dengan Allah. Dia busy dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kisah kalau tak begitu berkawan dengan kita. Kerana dia tidak ada kesunyian, tak ada kesepian. Dia lagi suka menyendiri. Kerana apa? Banyak dia boleh bincang dengan Allah. Banyak dia boleh sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan Maha Kuasa lagi bijaksana. Subhanallah, ya.
Merenung. Orang nak menuju Allah Ta'ala kena senantiasa merenung. Jangan cetek sangat fikirannya. Tengok apa setakat itu saja. Kalaulah diperbuat daripada stainless steel, kan lagi bagus. Itu aja. Allah. Tengok cawan ini. Kalau dalamnya ni teh tarik, kan lagi sedap. Itu aja. Kau punya ingat. Alamak. Kau tak... Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Tuhan tak boleh terkira. Satu bungkus nasi lemak tu memang tak ada terkira tu. Siapa boleh kira nasi lemak satu bungkus tu berapa butir beras ada dalamnya? Tak boleh terkira. Ada beras, ada nikmat petani, ada nikmat sawah, ada nikmat bahjak, ada nikmat baja, ada nikmat semai, ada nikmat cuaca. Allah Allah Allah. Ada nikmat tuai, ada nikmat ekspor, ada nikmat beli, ada nikmat duit. Allah. Masak pakai air. Ada nikmat langit. Subhanallah. Ada nikmat hujan. Pakai santan, ada nikmat kelapa. Berapa tahun pokok kelapa tu? Ada nikmat akar dia. Ada nikmat monyet yang petik. Subhanallah. Satu nasi lemak aja kau tak habis. Kau renung, tak habis. Kau punya renung, nasi lemaknya dah habis lah. Allah. Begitu. Semua. Kita jadi orang-orang, nak jadi orang ahli lah, kena begitu. Kena pandang apa semua, pandangan renungan. Betul, orang soleh ni pandangan dia abstrak tau. Very abstrak. Kenapa mereka pandang sebaliknya. Sebetulnya mereka bukan terbalik. Kita yang terbalik sehingga kita tak nampak benda yang sebetulnya. Hakikat tu real. Dapat tu hakikat, kita bilang macam terbalik ya. Kita yang terbalik. Sebab itu kita nampak dia macam terbalik. Sebetulnya yang terbalik kita. Kita yang tak dapat pandang reality. Hakikat tu maknanya pandang reality. Tu namanya reality ya. Baik. Orang nak menuju Allah Ta'ala kena senantiasa dalam taharah. Tak boleh tidak. Kalau ada berhadas besar, tuan-tuan sekalian, malam dengan isteri, malam juga mandi. Jangan tunggu besok pagi. Kalau kau orang tak kisah, kau punya pasal. Tapi kalau orang nak menuju Allah, kena senantiasa dalam taharah. Kau dalam protection, peliharaan Allah Ta'ala. Sayyidina Jibril, di antara kerja Sayyidina Jibril yang sampai sekarang ini, ialah apa? Menghadiri kematian setiap orang mukmin. Kecuali yang mati dalam hadas besar, dia tak hadir. Paling tidak dia sempat mengambil sembahyang sebelum dia mandi. Jadi itu Sayyidina Jibril. Kalau Jibril dah datang diiringi oleh 500 malaikat dari jannah. 250 pegang daripada jambangan pohon selasih. Tunggu roh ni keluar. Kalau Jibril dah datang, Israel akan sopan santun. Kalau Jibril datang, iblis dengan kuncu-kuncunya nak goda ketika sekaratul maut, tak berani dekat pun. Perlu taharah ya. Kalau ada berwuduk, Israel jelma depan mata kita, tak peranjat. Tenang. Kata dalam taharah, peliharaan Allah Ta'ala. Macam mana besar Israel pun makhluk Allah Ta'ala. Pelihara Allah Ta'ala, tenanglah kita. Tenang sempat syahadat. Tenang sempat tidak meronta. Begitu ya. Senantiasa dalam taharah. Protection. Senantiasa. Jadikan diri kita berwuduk, bertaharah tu senantiasa. Yang batal wuduknya sekali-sekali. Begitu terbuang angin, begitu segera ambil sembahyang lagi. Tidak dibiarkan. Kebanyakan kita hanya bertaharah ketika nak sembahyang. La. Orang-orang saleh senantiasa bertaharah. Kita suka kalau ada orang sembahyang, mari kita sembahyang, terus sembahyang. Kalau khususnya kuliah, habis kuliah baru bangun ambil sembahyang. Bermakna tadi kau duduk tu dalam kuliah kau tak ada sembahyang. Semangat. Dalam air sembahyang senantiasa, dalam sembahyang senantiasa dapat peliharaan, dalam taharah senantiasa. Batal ambil sembahyang. Itu sepatutnya ya. Itu sepatutnya. Hadas besar lagi. Begitu berhadas besar, segera mandi. Begitu hadas kecil, segera. Jadi senantiasanya diri kita berwuduk. Sekali-sekala tak berwuduk. Tengah jalan, terbuang angin, nak cari paip macam mana nak begitu. Okeylah. Sampai rumah segera awal mula kau bikinlah ambil wuduk ya. Dalam bilik air, dah buang air besar, dah buang air kecil semua. Dah tutup aurat. Sebelum kau nak bikin apa-apa dalam bilik air, umpamanya nak kesat-kesat cermin bilik air ke nak apa semua, ambil air sembahyang dulu. Senantiasa dalam taharah, dalam kesucian ya. Tapi susahlah nak jaga wuduk. Asyik nak kentut, nak buang air kecil. Jangan makan banyak. Kau makan banyak,
Lepas tu Imam Malik dia tak buang air besar dalam Madinah. Dia keluar. Berapa kali nak keluar? Dia bukan macam kita lah. Satu hari 2-3 kali pergi toilet. Makannya 2-3 hari sekali. Maka buang air besarnya pun 3-4 hari sekali. Begitu ya. Macam kau makan banyak. Makan benda pula ni macam-macam. Bawa benda-benda yang berangin. Nak buang yang angin lah, nak buang apa. Pasal kau makan banyak. Kau tak makan banyak, tak minum banyak, tak ada buang air besar banyak, tak ada buang air kecil banyak. Tak penawar hati kita kan bilang. Orang yang berakal, keluar datang ke masjid. Orang yang tak sempurna akal, keluar datang ke jamban. Tu kita penawar perhati ada sebut. Ya tidak? Begitu ya. Jadi anak susah nak jaga. Pasal kau makan banyak. Nak buang air kecil lain, nak buang air besar lain, nak buang angin lain, nak buang ngantuk lain. Allah. Cuba kau kurang. Boleh jaga wuduk ya. Seorang murid sayugia ialah hendaknya senantiasa di dalam taharah. Setiap kali ia berhadas, hendaknya ia segera berwuduk lalu sembahyang 2 rakaat. Kalau tak sembahyang 2 rakaat pun ada air sembahyang senantiasa. Sekiranya ia mempunyai isteri dan ia bersetubuh, maka hendaklah ia segera mandi janabah pada masa itu juga. Pada masa itu juga. Lebih-lebih lagi kalau bulan puasa, jangan tunggu pagi, malam juga ya. Supaya ia tidak terus-menerus dalam keadaan junub ya, dalam keadaan hadas besar, tak bagus ya. Dalam keadaan besar tidak bagus. Supaya seorang murid itu senantiasa berada dalam taharah, hendaklah ia mengurangi makan. Sebab orang yang banyak makan selalu didatangi hadas, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Dan apabila selalu sangat berhadas, tentulah akan menyusahkannya untuk mengekalkan dirinya dalam taharah setiap masa. Selain itu, mengurangi makan juga akan membantunya bangun di tengah malam untuk beribadat. Sedang amal di tengah malam itu adalah sangat-sangat dituntut dan digalakkan. Baik ya. Jadi kurangkan makan. Kurangkan makan manfaatnya apa? Boleh bangun malam. Boleh bangun malam. Boleh hening rohani. Kita bilang puasa, itulah di antara fadilat puasa ialah apa? Kurang makan. Masuk bang. Kurang makan. Sebelum buka kita punya rohani tengah tinggi. Bang saja kabul doa. Lepas bang aja kau isi penuh balik semua. Alamak, drop balik. Begitu ya. Kita sambung lepas azan ya. Sebutkan di sini dengan kurangkan makan dapat kita maintain taharah kita. Disebutkan di sini juga dengan kita kurangkan makan dapat kita kuat bangun malam. Kuat bangun malam, dan bangun malam ini adalah dituntut. Tak boleh ya. Orang yang kalau nak menuju Allah Ta'ala, dia tidak ada sembahyang walau 2 rakaat pun waktu malam, itu bukan orang yang nak menuju Allah Ta'ala. Palsu, dosa pengakuannya itu. Ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dosa orang yang mengatakan dia cinta pada Allah, kalau malam dia tiba, dia tidak menghadap Allah Ta'ala. Kerana malam adalah waktu kekasih mendampingi akan kekasihnya. Ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi, jangan tak bangun malam walau dengan 1 rakaat sekalipun. 1 rakaat witir itu pun buat malam ya. Jadi nak memudahkan kita bangun malam ialah dengan kurangkan makan. Kurangkan makan ya. Dapat jaga taharah, dapat berjaga malam, tidak tidur ya. Kalau tidur pun tidak sepanjang-panjang malam. Baik. Sebutkan tentang makan pula. Seorang murid hendaknya tidak makan kecuali pada waktu lapar, dan tidak tidur kecuali sudah sangat mengantuk, dan tidak berbicara kecuali waktu perlu, dan tidak bercampur gaul dengan orang ramai kecuali dalam bercampur gaul itu ada faedah. Betul. Yang nama murid nak menuju Allah kena observe all this. Cannot just be anywhere with anybody. Sembang sana sembang sini sampai malam bual-bual. Bukan begitu akhlak orang-orang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kuliah saja makan di warung, lepas kuliah saja it's no good. Tak begitu. Tak elok sekali disebut orang murid tidak makan kecuali lapar. Asyik makan saja. Kecuali hari zaman orang. Hari zaman orang banyak tak apa, kenyang pun tak apa, khususnya orang soleh. Tak apa, besarkan hati orang dan dapat fadilatnya. Ada fadilat lain gitu sendiri. Termasuk dah tak ada kerja apa pun, orang putih bilang tidbits. Asyik mancing aja, konyak, kopok lah, keripik lah, Allah, macam-macam. Semua tu tak bagus. Cemil-cemilan kita bilang ya. It's no good. Tak ada kerja saja makan begitu. Tak elok ya. Kurangkan, tak makan kecuali lapar. Nabi mengatakan kami satu kaum ada satu raja hantarkan Nabi berapa hadiah.
anugerah, pemberian. Ada beberapa harta, ada beberapa hamba sahaya dan doktor dalam rombongan tu. Yang lain Nabi terima, besar hati Nabi terima, tapi yang doktor Nabi tolak. Sebab Nabi mengatakan prinsip kesihatan Nabi lah, kami satu kaum yang tidak makan kecuali kami lapar, dan kami berhenti sebelum kami kenyang. Sebelum kenyang tu kita tahu, kami tak makan sebelum kita lapar. Lapar tu macam mana kata Imam Ghazali? Lapar lah. Belum. Yang nama lapar, apa pun depan kita jadi sedap. Tak ada apa, biskut kering yang dah lemau. Biskut kering dah lemau pun sedap, dah lapar. Betul tak? Dah lapar, makan apa pun sedap. Ibu dah masak. Ibu tak tahu kau nak balik cepat. Lapar lah bu, ada apa ni? Ada nasi goreng semalam, belum panaskan pun. Dan nak kerak-kerak pun. Lapar, sedap tak? Sedap. Itu baru nama lapar. Tapi kalau makan tengah hari, nak makan apa ya? Nak beli soto ke? Nak beli merebus? Nasi Arab lah. Itu namanya belum lapar, itu namanya rakus, kata Imam Ghazali. Kalau masih boleh ingat nak makan apa, nak ingat makan apa, tu namanya belum lapar, namanya rakus. Allah. Jadi kita ni selamanya lapar tak? Tak lapar ya. Rakus tu namanya ya. Tu namanya lapar. Dan berhenti sebelum kenyang, iaitu apa? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga pernafasan. Baik. Tidak makan kecuali lapar, tidak tidur kecuali sudah sangat ngantuk. Tiga perkara yang Allah Ta'ala tak suka, kata Rasulullah. Tak lapar makan, tak kelakar ketawa, tak bangun malam tidur siang. Orang kailulah kau pun kailulah, orang bangun malam kau pun tidurlah. Itu tak bagus. Tak lapar makan, tak bagus. Tak kelakar ketawa. Maaf cakap je, bergaul dengan setengah-setengah orang gitu tau. Dia cakap tak kelakar pun, tapi member-member dia, oh ya, Allah, bukan main lagi. Kalau orang lain buat kelakar, kau senyum pun susah. Tentang orang tertentu, itu semua tak bagus. Semua tak bagus. Orang Melayu sebut tu nama tahu raja. Begitu ya. Itu tak kelakar pun ketawa. Itu tak bagus ya. Baik. Tak lapar makan, tak ngantuk tidur. Jadi kalau ngantuk tidur, saya pula selalu ngantuk. Itu tak pakai ya. Kalau punya ngantuk tak boleh pakai ya. Kerana awak selalu ngantuk ya. Baik. Dan tidak berbicara kecuali perlu. Betul ya. Alim-alim ulama ni pendiam tau sebetulnya. Habib-habib ni, kiai-kiai kita semua kalau duduk ya, tuan-tuan guru ya, pendiam tau. Tak pandai berbual tau. Jangan suruh dia syarah. 2-3 jam dia tak stop. Tapi kalau duduk bual-bual, mereka tak ada topik nak bual. Nanti dia cari-cari topik entah apa dia nak cakapkan dia. Nak carikan, cuba nak entertainkan kita. Tak kaki bual mereka tu. Kalau masuk majlis-majlis mereka, tak menjadi adat macam kita bual-bual ceritakan. Senyap. Saya hadir majlis Habib Abdullah bin Syihab lepas Maulid Masjid Surur. Masuk rumah dia, selipar punya penuh banyak. Tapi satu manusia tak dengar bunyi. Cuma dengar bunyi budak-budak main-main. Naik atas, hall dia penuh orang sampai ke tangga-tangga semua. Allah, senyap, tak berbual, diam aja. Orang-orang alim-alim ulama begitu ya, mereka berbicara. Habib Omar ni semua, kalau majlis-majlis semua tak ada bual-bual, senyap aja. Balik bertanya orang semua, apa khabar, baik, anak-anak baik, dah gitu ajalah. Tak ada bual-bual, tak ada bual-bual, mereka tidak menjadi biasa bual-bual. Duduk dengan pulan bagus, macam-macam cerita keluar, tak bagus. Itu semua benda yang larak, tak ada manfaat bagi kita ya. Tidak berbicara kecuali perlu, dan tidak bercampur gaul dengan orang ramai kecuali dalam bercampur gaul itu ada faedah. Seperti apa? Sembahyang jemaah, tak boleh tidak bercampur gaul. Seperti apa? Hadir yasinan. Seperti apa? Hadir maulid, hadir mesyuarat. Itu tak apa. Tak semena-mena. Halo, ada free tak? Mari pergi mana? Kafe duduk 2-3 orang bual sampai 1 pagi. Tak bagus. Tak bagus. Sendirian lagi baik. Tak campur orang kecuali ada perlu. Mereka tak suka campur-campur orang. Tak suka campur-campur orang. Maka kalau dengan mereka semua, kalau kau tak ada kerja, kau jangan ajak mereka simbang-simbang. Ustaz, apa khabar? Ustaz lapang, saya temankan Ustaz ya. Dia tak suka. Dia nak halau tak baik pula ya. Kau temankan dia. Kau datang dia naik. Dia naik jemput apa gini. Tapi kalau kau biarkan dia sendiri, dia lagi suka. Dia banyak kerja nak bikin. Banyak bicara, banyak meeting, banyak lapor dia nak buat. Banyak permohonan dia nak ajukan. Banyak pengaduan juga dia nak buat.
Dia nampak sekitaran dia tak berkenan, dia ngadu Allah, dia ngadu Allah, dia ngadu Allah. Dan ngadu dia sangat jadi. Jadi dengan orang ini semua, mereka lebih suka sendiri. Tapi kalau kita datang, dia tak halau. Dia gembira kalau kita datang, dia naik. Dan dia tak pura-pura. Tapi lebih gembira kalau kau tinggalkan dia sendiri. Tinggalkan dia sendiri. Jadi dia tak ada itu. Saya teringat dulu masih di Singapura ada NS kan, National Service. Kadang kita masih bujang dulu, kena jaga guard. Polis jaga guard. Berapa belas jam lah jaga. Kalau kita orang Islam tak ada boring. Begitu kau ingat la ilaha illallah, Allah ingat kau balik. Begitu kau selawat atas Nabi, Allah selawat kau balik, Nabi pun ucap salam pada kau balik. Ada boring tak? Tak ada boring. Tak ada boring. Paling tidak aku fatihahkan atuk moyang aku yang dah meninggal. Ada mesej daripada barzah sampai ke sana semua. Allah sampai barzah pun aku boleh kontak. Jam belum ada handphone. Jam. Tapi kalau budak-budak yang bukan Islam, jaga guard Allah macam cacing kepanasan, macam kucing berak rambut. So boring lah. So boring lah. Kesian diorang ya. Tak ada siapa dia nak kontak. Tak ada siapa dia nak ajak bicara. Allah, boring lah. Allah temenung. Tergini. Allah lagi kadang-kadang setengah-setengah tempat guard yang sunyi-sunyi tak ada orang kan. Apa gitu kat tempat-tempat nak jaga setengah-setengah keperluan dia. Allah, dia punya boring, kita tengok aja, kesian. Cuma kau masuk Islam, kau tak boring. Cuma masuk Islam, tak boring. Kalau tak masuk Islam, seboring-boringnya kau. Allah. Sebab itu mereka cipta hiburan. Pasal mereka tak terhibur. Wallahu a'lam bissawab. Setakat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, redakan kita, terima segala amalan kita dan bimbing kita, khususnya dalam bulan-bulan yang mulia yang mendatang ini ya. Semoga Allah piadakan segala urusan kita dalam rahmatnya, dalam pandangannya. Wallahu a'lam bissawab.